Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zairul bin Muhammad Yaakob. Nombor pendaftaran 13 TKA 20F1124. Saya akan membentangkan mengenai mini projek saya di bawah khusus Industrial Building System IBS in Sustainable Construction. Sistem bangunan berindustri IBS merupakan sistem pembinaan yang menggunakan komponen yang disediakan di kilang berdasarkan pesanan oleh pihak kontraktor. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengoptimumkan proses kerja dan meminimumkan pengolahan kos dan tenaga buruh, terutama bangunan yang memerlukan masa yang singkat seiring dengan kemajuan industri pembinaan yang mementingkan produktiviti, kualiti dan keselamatan di tapak projek. Secara tidak langsung, penggunaan kaedah ini dapat mengurangkan pembaziran bahan binaan, menggunakan bahan di tapak, alam sekitar dan bahan binaan yang lebih teratur dan selamat. Tempoh pembinaan bangunan juga dapat disingkatkan jika menggunakan sistem bangunan berindustri iaitu IBS. Jadi, terdapat 5 kumpulan utama IBS yang dipraktikkan secara meluas di Malaysia, iaitu kaedah pasang siap, kaedah acuan keluli, kaedah kerangka keluli, kaedah kerangka kayu dan kaedah kerja blok. Projek mini ini saya mengetengahkan ciri-ciri rumah yang saya minati, iaitu rumah moden dan rumah yang bercirikan tradisional digabungkan dalam satu bangunan. Jadi model saya ini merupakan gabungan ciri rumah moden dan ciri rumah tradisional. Model ini merupakan rumah dua tingkat yang menggabungkan ciri rumah moden dan tradisional. Sebagai contoh, saya letakkan tangga di metode utama yang berbentuk seperti tangga rumah kampung untuk menunjukkan ciri-ciri tradisional dalam bangunan ini. Untuk model ini juga saya meletakkan terusan dengan bilik-bilik bersebelahan yang menghubungkan ruang tamu dan balkoni, manakala bahagian dapur berada di tingkat bawah bersebelahan dengan garaj. Untuk balkoni, saya akan letakkan tanaman-tanaman ataupun akan membuat sebuah taman botani mini untuk saya menempatkan tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan hijau. Taman mini ini saya letak atas tujuan untuk mengekalkan pengudaraan yang berkualiti dalam rumah ini. Selain daripada taman mini, saya juga meletakkan panel solar di atas bumbung sebagai salah satu sumber elektrik yang boleh digunakan di perumahan ini, dengan tujuan supaya tenaga elektrik yang digunakan dalam bangunan ini dapat digunakan dengan lebih efisien dan dapat menjimatkan kos. Elemen sustainable yang saya masukkan dalam model rumah saya ini, yang pertamanya ialah tenaga solar. Jadi saya meletakkan panel solar di atas bumbung model rumah saya ini dengan tujuan sebagai salah satu sumber tenaga elektrik yang boleh digunakan di dalam rumah ini. Jadi kewujudan panel solar ini ataupun tenaga solar ini dapat menjamin persekitaran yang lebih selamat dan bersih. Contohnya, dapat mengurangkan kebarangkalian berlakunya litar pintas di dalam rumah. Jadi kemungkinan untuk kita terdedah kepada bahaya terhadap kebakaran yang diakibatkan oleh litar pintas itu dapat dikurangkan. Selain itu, penggunaan tenaga solar juga dapat mengurangkan ataupun menjimatkan kos elektrik yang digunakan seharian. Jadi dengan menggunakan tenaga solar ini, kita dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan kos sara hidup. Elemen sustainable yang kedua, saya letakkan tanaman hijau di dalam rumah dengan tujuan tanaman-tanaman itu bertujuan untuk memberi ataupun mengekalkan udara yang berkualiti dan bersih di dalam rumah. Untuk elemen struktur model ini, untuk bahagian satu saya menggunakan precast column and beams dengan precast concrete slab untuk ground level, iaitu tingkat bawah. Manakala saya juga menggunakan precast column and beam dan juga timber frame flooring system untuk tingkat atas, untuk tingkat pertama. Untuk roof truss, saya menggunakan prefab timber roof truss.
Untuk bahagian 2, saya menggunakan external wall using precast concrete panels. Manakala untuk internal wall saya menggunakan precast concrete panel. Itu untuk tingkat bawah, iaitu ground floor. Manakala untuk tingkat 1 ataupun tingkat atas, saya menggunakan external wall. Saya menggunakan prefabricated timber panel. Manakala untuk internal wall, saya menggunakan prefab timber panel. Untuk bahagian 3, untuk bahagian beam, saya menggunakan 80% beam daripada kilang. Untuk kolom saya gunakan 100%. Walls, dinding, saya menggunakan 100%. Slab saya menggunakan 80%. Doors, pintu saya menggunakan 90%. Dan windows saya menggunakan 100%. Untuk horizontal repetition structure, saya juga menggunakan 100%. Berdasarkan pengiraan skor IPS bagi projek ini yang diperoleh, iaitu 92.77%, menunjukkan peratusan yang melebihi 75% dan melepasi kadar kelulusan bagi menggunakan pembinaan tempatan IPS di dalam projek ini. Oleh itu, pembinaan projek ini dapat dijalankan dengan cepat dan dapat menjimatkan kos tanpa perlu mengeluarkan modal yang tinggi dan tanpa mengira profit atau kos tambahan. Justru, pembinaan kaedah IBS ini amatlah bagus pada masa kini dan masa akan datang. Dengan seiring kemajuan dalam bidang pembinaan membuktikan bahawa negara Malaysia juga mampu bersaing dan maju ke hadapan dalam bidang pembinaan ini. Terima kasih.